Budaya politik dendam kembali selepas PH dan BN berkawin. Dap jinak dengan UMNO. Sudah 2 minggu sejak Perdana Menteri ke-10 mengangkat sumpah pada 24 November lalu, namun masih tidak ada hala tuju yang jelas daripada pentadbiran kerajaan campuran Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Setakat 2 minggu ini, rakyat melihat parti pemerintah yang masih belum teruji keabsahan di parlimen berterusan menyerang parti lawan walaupun sudah berakhir kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15 dengan menteri dilantik masih bergelut untuk memberi penjelasan perhubungan perkawinan politik antara PH dan BN kepada umum. Sememangnya perkawinan politik yang besar akan memberikan kesan kepada hala tuju corak pentadbiran sebuah kerajaan, namun mungkin terlalu awal untuk menilai kemampuan pentadbiran dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim dan anak muridnya yang juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun pengumuman pembentukan barisan kabinet oleh Anwar sudah mencerminkan isyarat awal ke arah mana negara bakal dibawa dan langkah melantik seorang pemimpin yang dikatakan klaster mahkamah menerima kecaman banyak pihak. Slogan reformasi dan perubahan yang dicanangkan oleh Anwar dan PH tercalar apabila membelakangi prinsip integriti yang selama ini mereka perjuangkan sendiri karena sanggup melantik ahli politik penuh kontroversi dalam kerajaan. Bagaimana seorang ahli politik yang dikatakan menjadi punca kepada kejatuhan UMNO, Barisan Nasional BN mendapat tempat tertinggi dalam pentadbiran walhal partinya sendiri tidak memenangi kerusi parlimen yang banyak semasa PRU 15 lalu. Anwar boleh memberi alasan untuk menghalalkan keputusannya melantik Zahid, namun pada kacamata umum, lantikan tersebut adalah hanya semata-mata mahu memastikan kedudukannya tidak terancam dan prinsip boleh dicampak dengan sewenang-wenangnya demi matlamat pribadi. Jelas sekali kerajaan dibentuk tidak mencerminkan prinsip telus dan bersih yang diperjuangkan oleh PH seperti mereka berkempen kepada rakyat sebelum ini. Barisan kabinet yang dilantik juga menjadi pertikaian di kalangan orang awam karena calon yang kalah semasa PRU 15 lalu masih diberikan tempat dalam kerajaan. Apakah merit yang digunakan Anwar dalam melantik barisan menteri? Adakah petunjuk prestasi utama KPI paling kuat bodek digunakan sebagai kayu pengukur dalam melantik barisan jemaah menteri oleh kerajaan PH dan BN ini? Berdasarkan lantikan ahli politik dalam kerajaan sekarang ini, nampaknya ahli politik yang dilihat kuat membodek diberikan jawatan penting dalam kerajaan dan bukan karena mempunyai kemahiran atau pengalaman dalam menguruskan sebuah pentadbiran kerajaan. Orang ramai juga semakin sinis dan hilang keyakinan dengan barisan menteri yang diumumkan susulan beberapa episod memalukan diri sendiri yang ditunjukkan oleh beberapa individu yang baru dilantik. Antaranya seorang menteri yang sedang mengadakan sidang media secara tiba-tiba boleh menjawab panggilan telepon hanya karena kononnya mendapat panggilan penting. Tidak pasti apakah tujuan yang coba ditunjukkan oleh menteri mentah tersebut kepada orang